A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita boleh jumpa lagi dalam sesi PPR kita yang kedua untuk yang selepas ini, PKP 3.0. Okey, Alhamdulillah. Hari ini kita akan teruskan lagi sesi PPR kita dengan bab sebatang karbon lagi. Mana? Apa yang kita akan bincangkan hari ini ialah berkaitan dengan minyak sawit. Minyak sawit. Kita tahu buah sawit, kita tahu pokok sawit, kita tahu minyak sawit. Minyak sawit kita terkenal dengan minyak lah kita guna hari-hari dekat. Okey, apa hasil pembincangan kita hari ni? Pertamanya, memerihalkan struktur buah sawit. Kamu boleh kenal buah sawit itu macam mana, apa komposisinya buah sawit, buah sawit itu ada apa. Keduanya, mengenal pasti kuantiti minyak daripada sabut dan isi rong. Tengok kuantiti minyak kat sabut sawit tu dengan isi rong dia, isi dalam dia. Macam nyok, kamu boleh tahu kat mana sabut kan, dan kamu boleh tahu kat mana buah dia kan. Dalam tu ada nyok, ada isi nyok kan. Kulit sabut nyok tak ada minyak, tak orang tak makan, orang bakar saja. Tapi dekat sawit berbeza. Okey, menerangkan urutan proses pengekstrakan minyak sawit secara industri. Kita nak tengok proses pengekstrakan minyak sawit, macam mana minyak sawit dihasilkan dari. Okey, kemudian kita memerihalkan komponen dalam minyak sawit. Nak tengok dalam minyak sawit itu ada apa, ada komponen dia, ada apa, ada asid apa semua lagi. Okey, memanding dan membezakan komposisi minyak sawit dengan minyak sayuran yang lain. Banding dan bezakan, nak tengok persamaan minyak sawit dengan minyak lain, dan bezakan minyak sawit dengan minyak sayuran yang lain. Okey, menyatakan sifat kimia bagi. Okey, menerangkan proses pengulsian minyak sawit, menyenaraikan kandungan nutrisi dalam minyak sawit, dan mewajarkan penggunaan minyak sawit dalam bidang penjagaan kesihatan dan makanan. Okey, nampak macam banyak tapi tak banyak mana pun apa yang kita akan bincangkan. Nampak banyak dia punya hasil pembelajaran yang kamu perlu tahu sahajalah. Okey, harap kamu. Okey, pertama kita akan tengok struktur buah sawit. Okey, tengok buah sawit nah. Buah sawit ni dia tak besar dan kecil je. Sebesar kadang-kadang ada yang besar sikit pada jari lah. Tak besar lah. Taklah sebesar buah nyok. Kalau besar buah nyok, kalau standar besar buah nyok, kalau kait kita dalam mati oh. Okey. Buah sawit ni dia ada tiga struktur yang utama dia. Yang pertama, sabut. Okey, di antara sabut ada tempurung. Tempurung dia nipis saja. Dan tengah ada isi rong. Dua bahagian utama yang digunakan. Bahagian sabut mesokap yang mengandungi minyak sawit yang paling banyak. Bahagian sabut ni yang paling banyak minyak sawit. Bahagian isi rong kernel, okey, yang mengandungi minyak isi rong sawit yang paling berkualiti. Isi rong ni pun ada minyak sawit, tapi yang ni paling berkualiti. Ada dua jenis lah. Kamu kena tahu, yang pertama mesokap, sabut dia. Sabut minyak sawit yang paling banyak. Isi minyak isi rong sawit yang paling berkualiti duduk ke tengah. Bahagian tempurung, endokap tidak punya sawit. So, di tengah-tengah ni ada tempurung supaya dia dapat menjaga isi rong daripada sawit. Bagi dia hebat lah. Kedua ada minyak isi rong dengan sabut, tapi isi rong lebih berkualiti, sabut lebih paling banyak. Tempurung tak ada apa, tapi tempurung dah membezakan. Okey, kita tengok proses pengekstrakan ni, macam mana minyak sawit dibuat. Okey, minyak sawit, tandai minyak buah kelapa sawit. Buah kelapa sawit bersama tandainya disteril dalam steam yang bertekanan tinggi pada suhu yang tinggi. Haba daripada sawit membunuh mikroorganisma seperti bakteria, fungi yang boleh merosakkan buah kelapa sawit. Steam juga melembutkan sabut pada buah sawit dan memudahkan buah sawit ditanggalkan daripada tandannya. Okey. Lagi saya akan bagi video macam mana proses ni. Kamu akan tengok video dalam luar nota ni, saya akan bagi. Kemudian buah sawit dileraikan daripada tandainya di dalam mesin pengolahan. Kemudian buah sawit dipanaskan mula pada suhu yang tinggi dan dikacau dengan batang pemutar untuk mengasingkan sabut daripada tempurungnya.
sabut dan tempurung mengandungi isi rong kemudiannya diproses secara berasing. Okey, buah sawit ni kemudian dipanaskan. Kacau dengan batang pemutar untuk keluarkan daripada sabut. Ya. Kemudian sabut dan tempurung mengandungi isi rong kemudian diproses. Sabut dengan tempurung ni diproses pula. Kan? Dia akan diproses secara berasing. So dia ada dua. Tadi isi rong kan, isi rong kat sabut kan. Okey, isi rong dia akan jadi minyak diperah dengan menggunakan kan dia apa ni sabut ni kan dia sabut kan. Dia tekan. Okey, kemudian dia akan turaskan dan cuma nak ambil minyak. Okey, palm oil, PO tu palm oil lah. Kemudian apa ni apis penurusan dan penuridan dia akan ni dipanaskan untuk menghilangkan bau dan menyingkirkan asid sebabkan PO menjadi masam. PO disalurkan melalui karbon yang diaktifkan untuk menenturkan warna. Okey. Kemudian yang kedua isi rong itu dia akan diekstrakkan. Okey. Tempurung dikukus dengan tekanan tinggi. Dan isi rong akan diasingkan. Isi rong kemudian tu dikeringkan. Lepas dikeringkan dia akan tekan juga. Dia akan tekan sampai keluar minyak. Okey, kemudian dituraskan. Terhasillah minyak pikotulin. Palm kernel oil lah. Ini palm kernel oil, ni palm oil. Okey, baik. Lepas ni saya nak bagi kamu tengok macam mana proses pengekstrakan minyak sawit ni nah. Supaya kamu lebih jelas lagi macam mana proses minyak jalan. Melembutkan dia punya apa tandan dia. Okey, ni dia masukkan dalam mesin buah pemeras sawit. Pemeras buah sawit. Okey, kemudian dia masukkan dalam hasilnya crude palm oil. Okey. Okey, ni ampas dengan biji dia. Okey. Buah dengan biji, okey. Pecah dengan putaran. Buah kan? Okey. Dan buah tu pula akan terpecah jadi cengkerang. Maksudnya dia punya tempurung dengan inti dia, apa isi rong dia. Okey. Kemudian di press, ditekan minyak, sini penurasan minyak sawit tu. Kuras minyak sawit. Ni dia punya tandan yang tak ada minyak tadi yang dah dipecahkan daripada buah dia tu. Lepas ni dihancurkan. Dihancurkan, dibuat baja kan. Dibuang di pusat pembuangan. Biasanya dibuat baja lah. Buat makanan lembu apa semua. Itu saja proses secara ringkas lah kalau kecil panjang. Okey. Proses sawit daripada okey. Kalau kita tengok minyak sawit dia ada komponen-komponen dia. Okey.
komponen dalam minyak sawit, nak tengok ada pertama adalah gliserol, yang kedua asid. Okey. Minyak sawit terdiri daripada asid lemak tepu seperti asid palmitik dan asid stearik, serta asid lemak tak tepu seperti asid olik dan asid linolik. Dia ada lemak tepu juga, asid lemak tepu. Okey, dalam gliserol tu. Okey, asid lemak tu. Dan tak tepu seperti asid linolik. Okey. Komposisi minyak sawit dan minyak sayuran lain. Kita tengok apa beza dia. Okey, kita tengok minyak sawit, asid lispah, asid lemak tepu dan asid lemak tidak tepu dia 0.1 saja. Ini sangat bagus. Dia lemak tak tepu. So dalam tu kita tengok asid linolik dengan asid olik dia 62. Banyak kan. Asid laurik dengan asid kaprik dia, ni beza dia. Palmitik, asid stearik ada dalam minyak kelapa. Tu sangat tinggi minyak kelapa tu. Minyak kelapa sangat tinggi dia punya asid lemak. Apa minyak lemak tepu dia berbanding lemak tak tepu. Minyak jagung 6.7. Okey, dia punya lemak tak tepu dia ada lebih 13%. Lemak tak tepu dia dalam 86%. Minyak zaitun 4.6. So kita tengok sini lemak tak tepu paling tinggi sekali, 81. Minyak zaitun antara minyak terbaik lah. Kita tengok lagi minyak sawit. Dia lebih kurang seimbang. So sebab tu dia dikatakan minyak sawit ni minyak terbaik, sebab dia minyak tidak tepu, yang dan lemak tepu dia sama. Minyak sirih sawit pula, minyak sirih yang tengah tu kan, biasanya jarang kita buat benda ni, dibuat minyak masak. Dia ada proses buat benda lain lah. Okay. Beza dia 0.2. Dia lebih kurang sama macam minyak kelapa tadi. Okay, minyak kacang 4.0. Boleh tinggi juga. Minyak bijan pun sama. Tengok lemak tak tepu dia tinggi 9. Dan minyak kacang soya dia 80. Tapi kalau tengok dekat sini ni beza dia. Tapi kalau tengok dia minyak sawit paling bagus sebab dia seimbang. Kalau minyak lemak tepu dengan minyak tak. Okay, sifat kimia bagi minyak sawit. Dia ada pengoksidaan, hidrolisis dan pengesteran. Pengoksidaan proses. Pengoksidaan minyak sawit berlaku apabila molekul minyak sawit bergabung dengan oksigen dalam udara ataupun daripada bahan tindak balas. Okey, pengoksidaan minyak sawit menghasilkan radikal bebas dan sebatian yang berbahaya kepada kesihatan manusia. Hidrolisis berlaku dalam minyak sawit apabila molekul minyak sawit bertindak balas dengan air. Okey. Dalam proses hidrolisis, tindak balas antara minyak sawit dengan air menghasilkan gliserol dan asid. Hidrolisis ni bila minyak sawit ni bertindak balas dengan air. Dan pengesteran berlaku bila molekul lemak dalam minyak sawit bertindak balas dengan alkohol untuk menghasilkan ester, metil ester atau iaitu biodiesel minyak sawit. Orang buat minyak ni lah. Okay. Kadang-kadang ada juga buat biodiesel minyak sawit. Yang ni proses bahan minyak yang terbaru untuk menggantikan minyak petrol. Okey, pengemulsian minyak sawit. Apa dia pengemulsian? Proses pengemulsian minyak sawit merupakan proses minyak sawit dipecahkan kepada titisan minyak sawit yang lebih kecil. Sebab itu dia pekat, dia nak pecahkan dia jadi lebih kecil daripada komponen dia. Bukan menitiskan dia, tapi pecahkan dia. Dia lebih. Supaya apa? Supaya meningkatkan jumlah luas permukaan minyak. Bila dia kecil, dia boleh bercampur dengan air. Minyak tak campur dengan air tau. Dia tak larut. Dia kecil, bergabung dengan air. Dengan nutrisi dalam minyak sawit, lemak minyak sawit merupakan minyak seimbang dengan jumlah lemak tepu dan lemak tak tepu dia. Tu bagus dia. Vitamin pula. Minyak sawit merupakan sumber vitamin yang kaya dengan vitamin E dan vitamin
vitamin. Kemudian kandungan antioksidan. Minyak sawit mengandungi bahan antioksidan seperti karotena dan vitamin E yang melambatkan atau menghentikan proses pengoksidan. Ya, bahan-bahan dalam kandungan minyak sawit kurang daripada 1% antara bahan lain yang terkandung dalam minyak sawit termasuk setrol, fosfavita, terifenik dan alkohol alifatik. Bahan-bahan ini menambahkan nilai nutrisi, kestabilan dan memudahkan penapisan. Okey, bidang penggunaan minyak sawit dalam bidang penjagaan kesihatan dan makanan. Utamanya, menggunakan yang sesuai disediakan pelbagai jenis makanan seperti minyak masak, minyak sayuran, margarin dan coklat. Ini sangat bagus. Minyak sawit Malaysia ni. Okey. Itu saja. Perkasilan sabun ni kita akan sambung lepas ni. Aku nak buang slide ni. Okey, itu saja bincangan kita mengenai minyak sawit hari ni. So, saya harap kamu dapat faham apa yang kita bincangkan. Okey, sebab minyak sawit yang kita akan bincangkan pun akan menghasilkan sabun. Tak apa, lepas ni kita akan bincangkan cara mana. So, dengan itu saya tamatkan kelas pada hari ini, insya-Allah. Okay, saya akan bagi buat bincangan sikit kalau sempat dan kita buat modul yang saya sudah set. Okey, jumpa lagi pada datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.